Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdiana binti Amir Faizul, nombor matrik 267972, kumpulan B, nombor meja 50. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan cadangan penyelidikan impak wabak COVID-19 terhadap sosioekonomi isi rumah berpendapatan rendah B40 di Batu Kurau, Perak. Pada tahun 2020, dunia terpaksa berhadapan dengan musuh licik yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, iaitu wabak COVID-19 yang merupakan sejenis penyakit berjangkit yang boleh menjangkiti manusia. Dan sehingga kini, kejaran wabak COVID-19 ini masih belum menemukan titik noktahnya. Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan telah menggesa rakyat untuk tinggal di kediaman masing-masing bagi mengurangkan aktiviti ekonomi dan sosial. Kumpulan isi rumah terpaksa berhadapan dengan risiko ekonomi yang agak membimbangkan kerana kumpulan isi rumah ini tidak dapat menjalankan aktiviti ekonomi, akhirnya mempengaruhi corak penggunaan kumpulan isi rumah semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Antara kumpulan utama yang terjejas adalah kumpulan isi rumah pertengahan M40 dan kumpulan isi rumah terendah B40. Batu Kurau merupakan salah sebuah mukim yang terletak di daerah Larut Matang dan Selama di negeri Perak. Wabak COVID-19 telah memberi impak yang ketara kepada keseluruhan isi rumah B40 dan hal ini demikian juga telah menyebabkan penduduk di Batu Kurau Perak juga turut terkesan disebabkan oleh wabak COVID-19 berikutan terdapat kesukaran kepada mereka. Dan hal ini juga telah memberi kesan yang ketara kepada pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan terutamanya terhadap kumpulan isi rumah berpendapatan rendah. Kadar pengangguran dalam kalangan ketua isi rumah berpendapatan rendah B40 juga telah menunjukkan peningkatan yang ketara, iaitu sebanyak 15% peningkatan direkodkan berikutan terdapat ketua isi rumah yang masih menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan. Antara golongan yang paling terkesan adalah golongan wanita yang kebanyakannya mereka lebih terdedah dengan kejutan ekonomi pada masa hadapan. Ketua keluarga yang terdiri daripada wanita ini menjelaskan bahawa mereka bertungkus lumus untuk membeli makanan yang mencukupi untuk diberikan kepada ahli keluarga dan sukar untuk pulih daripada kesan sosioekonomi akibat wabak COVID-19 ini. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, 600,000 isi rumah daripada kumpulan pertengahan M40 telah tergelincir ke dalam kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40. 8% isi rumah telah menunjukkan penurunan dari segi pendapatan dan berada di ambang maksimum kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 iaitu sebanyak RM4,850 sebulan. Purata corak perbelanjaan pengguna juga menurun sebanyak 48%, tidak termasuk dengan perbelanjaan kewangan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Perbelanjaan tertinggi yang dibuat oleh isi rumah adalah perbelanjaan yang melibatkan perbelanjaan utiliti seperti bahan api, gas, air dan elektrik. Purata kumpulan isi rumah juga menunjukkan perbezaan di mana isi rumah B40 menunjukkan sebanyak 41%, manakala kumpulan pertengahan isi rumah M40 sebanyak 48%. Kerajaan telah memperkenalkan pakej rancangan ekonomi prihatin yang berjumlah 250 bilion. Menerusi pakej ini, bantuan sara hidup juga dan pelaksanaan moratorium kewangan yang diperkenalkan oleh kerajaan dapat memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutamanya kepada isi rumah B40. Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. Yang pertama, apakah demografi dan latar belakang kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 di sekitar kawasan Batu Kurau Perak? Nombor dua, apakah impak wabak COVID-19 terhadap pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 di Batu Kurau Perak? Yang ketiga, apakah bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan dalam membantu kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 semasa pandemik COVID-19? Objektif kajian untuk kajian ini adalah pekaji ingin mengenal pasti demografi dan latar belakang kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 di Batu Kurau Perak. Yang kedua, untuk mengkaji tentang impak wabak COVID-19 terhadap pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 di Batu Kurau Perak. Dan yang ketiga adalah untuk mengkaji bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan dalam membantu kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 semasa pandemik COVID-19 di Batu Kurau Perak. Kajian ini penting untuk dijalankan kerana bagi kerajaan untuk memastikan semua golongan yang terkesan, terutamanya ketua isi rumah yang diketuai oleh wanita, mendapat bantuan yang sewajarnya. Semasa pandemik COVID-19 terdapat perbezaan dari segi pendapatan, corak perbelanjaan dan simpanan di antara kumpulan isi rumah berpendapatan terendah B40. Kajian ini penting untuk dijalankan bagi mengetahui bilangan isi rumah berpendapatan rendah B40 yang terkesan sejak pandemik COVID-19 dan hal ini dapat membantu mereka untuk merancang kewangan dengan lebih cekap pada masa hadapan. Kajian ini dapat mengetahui sama ada bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan sama ada dapat memberi manfaat atau tidak kepada isi rumah pendapatan rendah B40 serta dapat mencadangkan penambahbaikan kepada pembuat dasar. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, sosioekonomi adalah melibatkan faktor-faktor atau unsur-unsur kemasyarakatan dan ekonomi. Selanjutnya, isi rumah merupakan seorang individu atau sekumpulan individu yang tinggal bersama di dalam sebuah kediaman dan berkongsi sumber bersama. Dua faktor yang mempengaruhi kumpulan isi rumah terendah di Malaysia adalah faktor sosiodemografi dan faktor ekonomi. Faktor sosiodemografi adalah terdiri daripada jantina, umur bangsa, bilangan tanggungan, tahap pendidikan, taraf perkahwinan, jenis pekerjaan dan lokasi kediaman. Manakala faktor ekonomi pula adalah terdiri daripada pendapatan, perbelanjaan, pinjaman dan simpanan.
Pendapatan dan perbelanjaan dan simpanan adalah saling berhubung. Belanjaan yang dikeluarkan usia rumah ialah bagi memenuhi pelbagai keperluan yang memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan taraf kesihatan dan kesejahteraan rumah tangga. Simpanan juga memainkan peranan yang penting bagi isi rumah untuk penggunaan di masa hadapan. Corak penggunaan isi rumah juga adalah berbeza mengikut tahap pendapatan isi rumah. Berikut adalah kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pekaji-pekaji yang lepas. Yang pertama adalah demografi dan latar belakang kumpulan isi rumah B40 yang terkesan semasa pandemik COVID-19. Berdasarkan kajian lepas yang telah dibuat, 43% wanita yang tinggal di Selangor telah melaporkan bahawa mereka kehilangan sumber pendapatan. Objektif pekaji ini adalah untuk memberi cadangan secara umum kepada kerajaan negeri bagaimana bentuk-bentuk bantuan boleh diberikan dan kepada golongan yang terjejas teruk ini serta menyediakan bantuan untuk menyokong keperluan asas mereka. Hasil daripada dapatan kajian juga menunjukkan bahawa golongan wanita merupakan salah satu kumpulan yang terjejas akibat daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Yang kedua adalah kajian lepas mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap pendapatan, corak perbelanjaan, simpanan dan kumpulan isi rumah berputih. 60% pendapatan daripada kumpulan isi rumah berputih dibelanjakan bagi memenuhi keperluan asas dan utiliti. Objektif kajian pekaji ini adalah untuk menganalisis kewangan dan penggunaan responden kumpulan isi rumah berputih. Yang ketiga adalah mengenai bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan bagi membantu kumpulan isi rumah B40 semasa pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan sosioekonomi yang ketara kepada rakyat dan ekonomi berikutan ramai rakyat tidak dapat menjalankan perniagaan dan kegiatan ekonomi. Kajian ini juga telah bertujuan untuk mengkaji kecukupan dari segi bantuan kerajaan dalam membantu corak penggunaan kumpulan isi rumah B40. Dan mereka juga mencadangkan bahawa supaya kerajaan untuk meningkatkan jumlah bantuan sara hidup bagi berangka satu pelan jangka panjang untuk mereka. Perbezaan kajian penyelidik dengan kajian-kajian yang lepas adalah kajian ini lebih fokus kepada aspek demografi dan latar belakang kumpulan isi rumah berpendapatan rendah B40 di sekitar kawasan kajian Batu Kurau. Kajian juga memilih kawasan kajian yang lebih kecil berbanding kajian daripada pekaji-pekaji lepas. Manakala kajian lepas yang dilakukan oleh pekaji lain, aspek perfokusannya adalah lebih umum dan menyeluruh dan mereka juga menggunakan jumlah responden yang agak besar dan ini juga menghasilkan dapatan kajian yang berbeza dan kerana pekaji juga memilih skop kajian yang lebih kecil berbanding dengan kajian-kajian pekaji lepas. Dalam hipotesis kajian, hipotesis null mewakili andaian yang menolak sesuatu hubungan di antara pembuli ubah bersandar dengan pembuli ubah bebas. Manakala hipotesis alternatif telah dibentuk yang mewakili andaian untuk menerima sesuatu hubungan pembuli ubah bersandar dengan pembuli ubah bebas. Bagi teknik kajian, sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Melalui data primer, pekaji dapat memperoleh maklumat yang lebih tepat berkenaan kajian mengenai impak wabak COVID-19 terhadap sosioekonomi isi rumah berpendapatan rendah B40 di Batu Kurau Perak. Melalui kajian ini, pekaji juga menggunakan data sekunder seperti buku, akhbar, internet, jurnal, tesis, kajian tesis serupa dan terbitan lain yang berkaitan. Manakala bagi bentuk soal sidik, kajian ini menggunakan soal sidik tertutup yang terbagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan manakala bagi kaedah pengumpulan maklumat dan data, pengkaji menggunakan kaedah tinjauan di mana borang soal sidik akan diedarkan kepada kumpulan isu mawar pendapatan rendah B40 di kawasan Batu Kurau Perak. Manakala bagi kaedah analisis data, data yang diperoleh akan dianalisis mengikut kaedah analisis deskriptif yang akan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual, rajah, carta, pie, bar ataupun aliran ataupun melalui gambar, melalui pelan lokasi, peta ataupun susana serta komponen-komponen statistik seperti mean, median dan mode. Di dalam instrumen kajian, peralatan perisian perkakasan yang digunakan oleh pengkaji adalah borang soal sidik, pen dan buku catatan, Microsoft Word dan Microsoft Excel serta pemacu jari. Manakala bagi skop kajian yang meliputi responden, ianya lebih memfokuskan kepada isu rumah berpendapatan rendah B40 di kawasan kajian sahaja, manakala populasi adalah sebanyak 23,924 orang yang terdiri daripada Melayu, Cina dan India. Manakala bagi sampel, kajian ini menggunakan teknik persempelan kebarangkalian secara sistematik dan sampel kajian adalah sebanyak 40 orang dan kawasan kajian yang dipilih oleh pekaji adalah Batu Kurau Perak dan jangka masa kajian yang digunakan adalah selama sebulan iaitu 3 Jun sehingga 28 Jun 2021. Sekian daripada saya, terima kasih.